Pergolakan dalam sebuah komuniti yang bergelut dengan isu-isu kritikan sosial seperti amanah dan tanggungjawab diadaptasi menjadi sebuah teater yang dihasilkan oleh penggiat seni sastra tempatan. Teater Lorong Langir yang dipentaskan semalam oleh Kumpulan Putera Seni KPS dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka di Balai Semayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Bukan sebuah persatuan mengikut perlembagaan masing-masing. Sila jawab. Extended. Hadir yang berhormat Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penurangkaya Safu Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Persembahan teater arahan Awang Muhammad Arfan bin Haji Akif dan karya Zefri Arif Brunei menampilkan para penggiat seni sastra muda belia. Pementasan antara lain bertujuan bagi menggalakkan kegiatan ekspresi seni berbahasa Melayu dalam konteks teater selain mendukung hasrat dan aspirasi pembangunan negara bangsa dalam kegiatan seni ini. Persatuan Perniagaan Brunei Perancis FBBA sentiasa aktif dalam mempromosikan perdagangan dan perniagaan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Perancis di negara ini sejak beberapa tahun yang lalu. Persatuan ini juga menyebarkan maklumat ekonomi yang relevan dan menyediakan peluang rangkaian bagi syarikat-syarikat dan ahli-ahlinya. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Peguam Negara pada acara tahunan persatuan tersebut semalam di Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan di Ibu Negara. Tegas Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Penurangkaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa. Persatuan perniagaan seperti FBBA sangat penting bagi pertumbuhan sosioekonomi melalui interaksi dan perkongsian ilmu. I'm happy to see that the FBBA has gone from strength to strength, thriving and proactively fulfilling its objectives that were set out all those years ago. I believe that a business association such as this is important to the socio-economic development of the country. Through the personal interaction and knowledge sharing of individuals from diverse cultures, traditions and business sectors, we can engage in purposeful discussion and gain greater understanding of the business world both within and beyond our borders. Juga hadir Tuan Yang Terutama Christian Ramaj, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Perancis ke negara ini. Majlis anjuran FBBA ini dihasrat dapat membina dan memperkukuh kerjasama serta kepentingan bersama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai bidang. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 249 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19 dengan tiada kes baharu dilaporkan hari ini. Perincian mengenainya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, 17 kes aktif masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan di negara ini. Dalam sarang akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 173 dengan kes yang sembuh seramai 153 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 249 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 32 kes.
622 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 11,022 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 327 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 85,398 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. $1,601.1 kilogram sayap dan tongking ayam, daging kambing, tulang sapi dan sosej ayam yang dirampas baru-baru ini telah dilupuskan di tapak pelupusan Sungai Paku Telisai, daerah Tutong. Prosedur tersebut dilakukan setelah selesai bayaran denda kompaun atau prosiding mahkamah. Proses pelupusan barang rampasan itu disaksikan oleh para pegawai penguat kuasa daripada bahagian kawalan makanan halal dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Orang ramai dinasihatkan untuk menyalurkan dan mengongsikan sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan daging mentah melalui hotline bahagian kawalan makanan halal di 716-6222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Percubaan menjeluduk pelbagai barang tegahan berjaya dipatahkan oleh pasukan polis Diraja Brunei PPDB semasa menjalankan pemantauan pencegahan jenayah kemarin ke atas sebuah kenderaan jenis salon di kawasan Tanah Perkuburan Islam Negalang Iring, Jalan Labu, daerah Tempurung. Dalam serang akhbarnya, PPDB menjelaskan barangan rampasan yang ditemui terdiri daripada rokok pelbagai jenama termasuk sebahagiannya disorok di dalam tayar gantian, beberapa botol minuman keras, potongan sayap ayam yang diragui kehalalannya, barangan-barangan elektronik, ubat-ubatan, barang alat ganti kereta, barang makanan, pakaian dan peralatan perkhidmatan satelit Astro. Susulan rampasan itu, PPDB menahan 2 suspek iaitu seorang pemandu lelaki penduduk tetap berumur 40 tahun dan seorang penumpang wanita warga negara tempatan berumur 36 tahun. Kedua-dua suspek bersama kereta dan barang-barang bukti dibawa ke Balai Polis Bangar dan siasatan lanjut kes akan dijalankan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Orang ramai dinasihatkan agar terus membantu pihak berkuasa dalam memerangi jenayah penyeludupan barang tegahan dan menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan melalui talian-talian kecemasan pihak penguatkuasa undang-undang di negara ini. Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1442 Hijrah akan diadakan selama 7 hari bermula esok 11 Januari sehingga 19 Januari 2021. Peringkat saringan akan diadakan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Kondominium Ong Somping, Bandar Seri Begawan. Kita ikuti maklumat mengenainya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 ini, orang ramai dialu-alukan menyertai pertandingan mencipta logo. Dengan tema menjayakan wawasan negara, logo yang dicipta hendaklah melambangkan wawasan Brunei 2035 dan menanai kedaulatan negara sebagai sebuah negara Melayu Islam beraja. Syarat-syarat am bagi elemen-elemen wajib yang perlu ada dalam mencipta logo antaranya tarikh sambutan 23 Februari 2021 dalam tulisan Rumi, angka 37 dalam tulisan Rumi dan Jawi. Tema menjayakan wawasan negara dalam tulisan Rumi dan Jawi,
Tulisan Jawi hendaklah berukuran 2 kali lebih besar dari tulisan Rumi. Adanya grafik atau tanda atau simbol. Syarat-syarat teknikal pula antaranya logo yang dicipta perlu berfungsi di pelbagai media dan format termasuk cetak dan digital. Ia juga sesuai untuk format yang bervariasi termasuk bulatan, persegi, segi empat, tepat landscape dan segi empat tepat portrait dengan menggunakan gambar grafik yang jelas yang boleh berfungsi di semua media. Semua logo penyertaan dan pemenang menjadi hak milik urus setia sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Pihak penganjur berhak mengubah suai dan menambah logo serta huraian yang menang atas persetujuan peserta berkenaan. Ciptaan logo hendaklah dihantar tidak lewat hari Rabu, 20 Januari 2021 melalui borang dan memuat naik logo dan borang menerusi pautan tertera. Pemenang pertandingan akan dihubungi melalui telefon dan persuratan sebaik sahaja panel hakim selesai membuat penghakiman.